Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nurul Syakira binti Wan Osman A168298 bersama ahli kumpulan saya yang lain akan membentangkan projek belanjawan kami. Antara isu yang akan dibincangkan adalah latar belakang implikasi andaian dan polisi analisis belanjawan dan dispah. Baiklah, sekarang kita akan lihat kepada latar belakang penyediaan belanjawan induk. Objektif umum penyediaan belanjawan adalah sebagai alat perancangan kepada Cadbury Confectionery Malaysia Berhad untuk menetapkan matlamat organisasi bagi mencapai keuntungan yang lebih tinggi. Seterusnya, ia merupakan alat motivasi di mana belanjawan mampu memotivasikan pihak pengurusan dan subordinat bagi memastikan matlamat organisasi mampu dicapai. Selain itu juga, ia merupakan alat kawalan yang berperanan untuk mengawal aktiviti organisasi agar berjalan dengan lancar dan sumber-sumber digunakan dengan cekap tanpa berlakunya pembaziran. Matlamat khusus belanjawan induk ini adalah memudahkan syarikat untuk membuat perancangan yang sewajarnya. Apabila kualiti dapat dimaksimumkan, produk yang dikeluarkan dapat dikenali oleh semua lapisan masyarakat. Di samping itu, strategi pelaksanaan perlu dilakukan dengan menambah baik kemudahan yang digunakan bagi meningkatkan keefisienan serta memberikan persekitaran tempat kerja yang lebih baik. Selain itu, syarikat perlu memastikan kemudahan yang disediakan berada dalam keadaan yang selamat dengan menyediakan alat keselamatan yang mencukupi. Bagi meningkatkan jualan, periklanan secara bersemuka adalah merupakan pemasaran langsung terhadap pasaran. Akhir sekali adalah perancangan keuntungan strategik di mana syarikat perlu membina hubungan yang baik dengan pelbagai pihak awam dengan mewujudkan publicity serta imej yang baik antara satu sama lain. Baiklah, sekarang kita lihat pula kepada implikasi belanjawan induk terhadap kedudukan keuangan syarikat. Belanjawan induk dapat meringkaskan semua aktiviti yang telah dirancang oleh jabatan-jabatan dalam organisasi. Pihak pengurusan dapat membuat perancangan yang baik setelah penyata keuangan belanjawan disediakan. Belanjawan induk juga merupakan output utama suatu sistem belanjawan yang merangkumi semua belanjawan di semua peringkat operasi. Belanjawan induk terdiri daripada 3 jenis, iaitu belanjawan hasil, belanjawan operasi dan belanjawan keuangan. Akhir sekali, belanjawan induk juga digunakan sebagai alat pengagihan sumber supaya sumber yang terhad dapat diagihkan dan digunakan secara optimum. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Farah HK binti Mak Fauzi dengan nombor matrik A169023. Seterusnya saya akan menyatakan berkaitan dengan andaian-andaian dan polisi syarikat Cadbury Sekarang Berhad. Yang pertama adalah andaian ke atas belanjawan jualan. Syarikat menjual dua jenis produk iaitu Chocolates Caramels dan Chocolates Chocolate. Pada bulan pertama, syarikat menjual sebanyak 5,000 unit Chocolates Caramels dan 4,500 unit Chocolates Chocolate. Syarikat mengandaikan berlakunya peningkatan sebanyak 10% ke atas jualan pada bulan-bulan berikutnya. Andaian yang kedua adalah andaian ke atas belanjawan pengeluaran. Belanjawan pengeluaran ini adalah untuk mengira jumlah unit yang diperlukan untuk jualan supaya permintaan pelanggan dapat dipenuhi. Oleh itu, syarikat mengandaikan bahawa inventory akhir mereka adalah sebanyak 10% atas jualan yang dijangkakan pada bulan-bulan berikutnya. Baiklah, andaian seterusnya adalah andaian ke atas belanjawan penggunaan dan pembelian bahan mentah. Belanjawan ini adalah untuk memperolehi jumlah penggunaan dan pembelian bagi setiap bahan. Syarikat mengandaikan sebanyak 10% daripada bahan mentah seperti coklat, karamel dan serbuk koko perlu disimpan bagi kegunaan pada bulan-bulan berikutnya. Baiklah, andaian dan polisi yang terakhir adalah andaian ke atas belanjawan tunai. Syarikat mengandaikan bahawa syarikat akan menerima tunai daripada hasil jualan kredit sebanyak 50% pada bulan semasa, 30% pada bulan berikutnya dan 20% pada 2 bulan seterusnya. Syarikat akan membuat pembayaran daripada pembelian kredit sebanyak 50% pada bulan semasa dan baki sebanyak 50% pada bulan berikutnya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, next kita tengok dekat analisis jualan dan pengeluaran ya. Okay, kalau kita tengok dekat graf ni, warna biru jualan dan warna oranye adalah pengeluaran. Okay, first kita tengok dekat coklat caramel. Ikut sukuannya. Okay, kalau kat sini, sukuan pertama kita tengok jualan dia 16,550 unit. Dengan menghasilkan 17,716 ringgit unit coklat caramel. Okay, kalau kat sini, penghasilan produk dia akan meningkat secara berterusan sehingga sukuan keempat di mana jualan yang dirancang adalah sebanyak 39,024 unit dengan menghasilkan produk sebanyak 39,414 unit. Okay, next kita tengok graf coklat. Okay, kalau kita tengok dekat sini pada sukuan pertama, jualan yang dikutip adalah 14,895 unit coklat. Manakala pengeluaran yang dihasilkan adalah sebanyak 15,494 unit. Okay, pengeluaran seterusnya meningkat secara mendadak
Kita tengok sehingga sukuan keempat di mana unit jualan yang dirancangkan adalah sebanyak 35,122 unit dengan menghasilkan pengeluaran sebanyak 35,473 unit. Okay, next kita tengok analisis jumlah hasil dan jumlah kos ya. Okay, berdasarkan coklat caramel punya jumlah hasil dan jumlah kos, kita dapat tengok perbezaan antara jumlah hasil dengan jumlah kos tu dia merupakan untung yang diperoleh syarikat tersebut untuk jualan coklat caramel. Kalau kita tengok sukuan pertama, untung dia hasil dia 331,000, manakala jumlah kos dia adalah RM338,811. Maksudnya dia rugi sebanyak RM7,811 kat sukuan pertama. Tapi kalau sukuan kedua pula, jumlah hasil yang diperoleh syarikat adalah sebanyak RM440,561 dan jumlah kos adalah RM437,841. Kita tengok jualan lebih tinggi, hasil lagi tinggi daripada jumlah kos, maksudnya dia dapat untung. Begitu juga dengan sukuan ketiga dan sukuan keempat, kita tengok bila hasil lagi tinggi daripada jumlah kos, maksudnya dia untung lah tu. Sampai sukuan keempat, dia memang keuntungan yang dijangka dikutip syarikat pada sukuan keempat adalah 4813. Okay, next kita tengok coklat pula punya jumlah hasil dan jumlah kos. Okay, kita tengok dekat sini. Sukuan pertama syarikat ni dapat hasil RM372,375, manakala jumlah kos yang dilibatkan adalah sebanyak RM327,274. Kat sini maksudnya dia untung, iaitu sebanyak RM72,101. Begitu juga dengan sukuan-sukuan seterusnya, sebab tak ada satu sukuan pun yang kos lebih tinggi daripada hasil. Jadi semua sukuan dia adalah untung. Okay, next kita tengok dekat analisis pengeluaran dan kos buruh langsung. Kita tengok dekat coklat caramel. Okey, setiap sukuan unit pengeluaran sama dengan jumlah kos buruh langsung yang digunakan, disebabkan setiap unit pengeluaran memerlukan 0.2 jam atau 12 minit untuk buruh langsung. Okey, kalau sukuan pertama kita tengok jumlah unit pengeluaran 17,216 unit dan kos buruh langsung adalah RM22,380. Ya. Sukuan kedua seperti yang dinyatakan lah. Sukuan ketiga pun macam tu. Sukuan keempat macam tu. Sukuan ketiga, sukuan empat, sukuan terakhir jumlah unit. Okey. Pada sukuan keempat, jumlah unit dikeluarkan oleh syarikat ni adalah sebanyak 39,414 unit pengeluaran dan kos buruh langsung yang terlibat bagi hasilkan jumlah bilangan coklat caramel tersebut adalah RM51,239. Okey, kalau kita tengok dekat coklat pula. Okey, coklat pula. Kalau kita tengok sukuan pertama, jumlah unit pengeluaran adalah 14,494 unit coklat. Manakala kos buruh langsung terlibat adalah RM20,142. Okey, begitu juga dengan sukuan kedua seperti yang dinyatakan dekat dalam graf tu. Sukuan ketiga pun sama. Okey, kalau sukuan terakhir pula, sukuan keempat jumlah unit yang mampu dikeluarkan oleh syarikat adalah sebanyak 35,473 unit coklat. Manakala jumlah kos buruh langsung yang terlibat adalah sebanyak RM46,115. Next. Selamat pagi dan salam sejahtera ucapkan. Nama saya Kang Wisel dengan nombor matriks A168321. Saya akan membentangkan tentang analisis penerimaan dan pengeluaran tunai. Bagi analisis penerimaan tunai, dengan merujuk kepada analisis penerimaan tunai secara sukuan, dapat kita lihat bahawa tunai yang diterima adalah meningkat secara berterusan, iaitu dari RM528,063 pada sukuan pertama menjadi RM1,595,721 pada sukuan keempat. Peningkatan yang berterusan ini adalah disebabkan oleh polisi syarikat yang menetapkan bahawa 50% daripada jualan diterima pada bulan semasa, 30% diterima pada bulan berikutnya, dan 20% diterima pada 2 bulan berikutnya. Seterusnya, merujuk kepada analisis pembayaran tunai. Tunai yang perlu dibayar meningkat dari RM346,842 pada sukuan pertama kepada RM857,927 pada sukuan ketiga, dan seterusnya menurun kepada RM694,253 pada sukuan keempat. Peningkatan yang tinggi pada sukuan ketiga adalah disebabkan oleh syarikat telah membina sebuah gudang yang bernilai RM300,000.
Polisi syarikat menetapkan bahawa barang mentah yang dibeli perlu dibayar mengikut polisi 50% dibayar pada bulan semasa dan 50% dibayar pada bulan berikutnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Farida binti Abdul Kadir. Okey, baiklah, untuk bahagian saya akan terangkan mengenai nisbah kecairan. Yang pertama, okey, nisbah semasa dan nisbah cepat. Untuk nisbah semasa, nilai 12.3058 kali. Nisbah semasa bagi syarikat Cadbury ialah 13 kali. Ini menggambarkan bagi setiap unit hutang jangka pendek syarikat disandarkan dengan RM12.31 aset semasa. Nisbah semasa digunakan untuk mengukur tahap kecairan atau kemampuan syarikat dalam menjelaskan hutang jangka pendek. Okey, untuk nisbah cepat 11.5417 kali. Okey, nisbah cepat syarikat Cadbury ialah 12 kali. Dan ini menggambarkan tahap kecairan syarikat adalah memuaskan. Nisbah kecekapan dan nisbah keuntungan. Nisbah kecekapan dapat nilai 28.5239 kali. Okey, nisbah pusing ganti inventory syarikat ialah sebanyak 29 kali. Nisbah ini menggambarkan kekerapan syarikat dalam membeli inventory baharu. Dan ini menunjukkan jualan inventory syarikat adalah sangat baik. Okey, seterusnya untuk nisbah keberuntungan. Okey, nisbah margin untung bersih dikira dengan pendapatan bersih dibahagi dengan jualan. Okey, dapat sebanyak 54.72%. Okey, nisbah margin untung bersih adalah untuk mengukur tahap kadar peratusan pendapatan bersih dengan jualan bersih. Nisbah margin adalah sebanyak 54.72%. Ini menggambarkan jualan yang menjana keuntungan bagi syarikat bagi tempoh tersebut adalah sangat tinggi dan sangat baik. Okey, terima kasih.